Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya Fizi Ali dalam Mana Lagi Sedap. Setelah saya meredah hutan belantara kat belakang saya ni, akhirnya saya dah sampai di satu tempat makan yang memang cukup terbaik dengan makanan ala-ala baratnya, dengan masakan Melayunya. Jadi saya dah sampai di Damansara Don's Diner. Nak tahu makanan dia macam mana? Jom ikut saya. Baiklah, kita dah sampai di seksyen 17 Betaling Jaya di hadapan kedai Don's Diner. Jadi apa lagi? Jom kita masuk ke dalam. Kalau tengok dekorasi kat kedai ni macam cantiknya, rasa macam abang orang kaya lah. Nak order. Bang, order bang. Panggil abang order kan. Perut pun sudah lapar, tengok apa yang ada. Hai, selamat datang. Tekan ambil order ke? Saya. Okey. Siapa nama? Nama saya Diana. Nama pendek? D. D. Kebetulan nama saya E. D-E. Okey. Jadi apa yang kita ada sekarang ni? Okey, kita ada menu steak. Lepas tu kita ada menu set lunch. Ada masakan Melayu juga sini? Ada. Okey. Ada mi rebus, laksa Johor. Jap. Ini mi rebus Maktam. Kenapa nama dia mi rebus Maktam? Ini daripada special menu daripada bos saya. Nama bos Maktam? Maktam. Okey. Jadi awak bawakan satu dari ala barat ni. Besar-besar dia punya stick dia ni. Saya nak yang ni satu. Jadi mi rebus Maktam satu. Satu. Okey. Air? Air apa-apalah bawa. Air apa je. Okey. Okey, terima kasih. Sama. Macam ni tunggu lama pun tak apa. Nama saya Syahdu Izzuan bin Masri. Saya bekerja di Don's Diner PJ, seksyen 17. Kita beroperasi sejak 2015 sampai sekarang 2019. Cawangan kita ada satu je dekat PJ ni, seksyen 17. Istimewa kat sini kita ada serve makanan Italian, macam pasta, steak dengan makanan lokal lah, macam mi rebus Maktam, laksa Johor. Menu paling istimewa kita tomahawk lah. Hai Di. Okey. Pasta yang pertama, makanan ala Melayu kita. Wow. Besar pinggan Besar. Boleh share dua orang. Apa dia? Boleh share dua orang. Okey, boleh share kita kot. Kita share sama Terima kasih. Okey. Baiklah, kat depan saya ni ada dua jenis mi. Satu mi rebus. Mi rebus. Satu lagi linguine ala grancho. Mulut kena betul? Grancho. Gitu. Jadi saya nak cuba makan pasta ni dulu lah. Senang cakap pasta. Okey. Jadi kat atas ni dah dihidangkan dengan sotong rasanya. Kita cuba dulu makan yang ni. Ini bukan sotong. Ini ketam kulit lembut. Jadi kita kacaukan dia. Sebab katanya resepi ni ada campuran barat dan juga ada kemelayuan Asia sikit rasanya. Jadi kita cuba macam mana. Pusing macam ni Pusing ya. Anak-anak semua yang tengah menonton sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baru nak bismillah. Tadi makan tak bismillah. Dia punya rasa masam ni kuat. Rasa kalau kita nak, kita ni tekak Melayu kan. Kalau nak pedas, disediakan juga sambal kat sini. Okey, sebenarnya sambal yang ini untuk mi rebus disebabkan saya ni memang kaki pedas. Saya pinjam sikit Kita ubah resepi dia, minta chef tak nampak lah Susah nak pusing-pusing. Memang satu, orang kata, pasta yang sangat sempurna. Macam mana korang tengok kat TV, si Tom Putih tu kan, yang makan pasta dengan meatball besar-besar tu. Beginilah rasanya. Saya paling suka sekali dia punya kelembutan pasta ni. Dia rebus dengan masa sesuai dan juga dimasak dengan, orang kata, kuantiti dia punya sos yang memang cukup rasa. Jadi, untuk pasta yang ni saya boleh bagi dia 4 daripada 5 bintang. Sangat sedap. Feedback pelanggan buat masa ni, setakat ni, semua positif lah. Ramai yang regular customer yang selalu datang balik. Yang selalu datang, first time datang pun akan datang lagi. Sambut birthday dengan makan kita punya menu lah.
Selalunya customer order yang untuk sharing lah, family sini. Macam order steak boleh sharing 3-4 orang macam tomahawk kan. Mostly kat sini, my favourite adalah pizza dia lah. Kalau nak cakap pasal pasta dia, memang saya suka sebab dia ada rasa ketimuran. Sini mostly kalau saya paling suka tomahawk. Marvelous. Saya memang suka bawa family datang sini lah makan. Saya nak cerita rasa, memang tak dapat nak cerita, tak dapat nak bayangkan rasa dia. Tetapi kita cakap kalau pelanggan datang sini, rasa dia memang puas hati. Saya nak cuba pula makan mi rebus Mak Tam ni. Jadi kalau kita tengok daripada dia punya hiasan semua cukup lengkap. Dia orang kata tak terlampau serabut sangat. Yang paling penting sekali mesti kita kena rasa kuah dia lah. Kuah dia macam mana kan. Kuah dia pekat. Memang seperti mi rebus lah. Mi rebus kuah pekat. Tapi ada juga kedai yang jual mi rebus kuah dia tak buat pekat kan. Warna dia kuning. Rasanya memang dia letak ubi yang sangat-sangat banyak ni. Tak kedekut kedai ni. Bagus. Saya cuba kuah dia dulu. Rasanya macam dia letak ubi keledek kat sini ni. Jadi untuk tahu dia punya betul-betul rasa dia macam mana, kita keluarkan dulu kita punya limau ni. Kita kena perah lah limau dia. Perah. Jadi bila kita dah letakkan limau tadi, kita akan kacau sebentar lagi. Tapi satu benda yang sebelum saya nak cuba mi rebus ni, kita tengok kat sini dia sediakan juga 2 sambal. Satu ni saya rasa macam sambal goreng yang memang digoreng sangat garing. Wow. Rasanya macam dia letak udang kering. Udang kering. Betul. Yang ni saya tak tahu ni sambal apa yang ni. Ni sotong ni. Sotong kering ataupun sotong yang colour merah tu. Kan? Jadi kita cuba dulu sambal dia. Wow. Kedua-dua sambal ni tak berapa pedas. Jadi kepada adik-adik kita yang rasanya macam tak berapa suka sambal tapi nak makan sambal, inilah tempat yang korang kena datang. Jadi kita gaulkan kita punya kuah mi rebus kita ni. Kita akan cuba dulu mula-mula tanpa menggunakan sambal. Lepas tu baru guna sambal lah. Makan-makan. Bila saya makan mi ni kan, dia dapat rasa macam buatan air tangan mak-mak kita tau. Nak kata masin tak masin sangat. Nak rasa pedas tak pedas sangat. Weh, tiba-tiba rindu mak makan macam ni lah. Betul-betul rasa macam mak kita masak lah. Kita cuba dengan sambal dia. Ada sambal sotong sikit ni. Kedai ni sangat friendly, so food dia pun sangat sedap. Saya bagi dia 5 bintang. Kalau saya ada 10, saya nak bagi 10. Tapi kita ada 5, saya bagi 5 lah. Dons Diner berada di Seksyen 17, Petaling Jaya. Untuk more info boleh visit kita punya Instagram, Dons Diner PJ. Dan Facebook, Dons Diner PJ juga. Dons memang terbaik. Dons Diner, sumpah sedap. Untuk minggu ni, saya nak cuba masak mi rebus ala-ala Mak Tam macam ni. Tapi ada sentuhan tangan daripada Chef Fizi Ali. Adakah sambal ni saya akan buat macam ni? Ataupun sambal ni saya ubah menjadi lain untuk masukkan ke dalam mi rebus kita. Nak tahu, kita akan pergi ke dapur sekejap lagi. Tapi yang ni, saya nak makan dulu. Rindu mak lah bila makan ni. Mak. Hai, selamat kembali ke dapur Mana Lagi Sedap. Macam tadi kita dah makan dekat kedai Dons Diner. Ada daging, ada steak dan juga satu yang makanan saya suka sangat. Dia punya mi rebus tu. Memang kuah dia sangat pekat. Rasanya memang sangat Dengan ini saya membuat keputusan nak masak mi rebus ala Fizi Ali. Dan ada ala-ala Johor sikit. Okey, jadi saya nak perkenalkan kawan-kawan saya yang ada atas meja ni. Yang pertama kita perlukan cili hijau yang besar ni. Ini adalah untuk hiasannya. Limau kasturi. Ini adalah udang kering. Ini adalah kacang tauco. Saya dah cuci, kemudian saya dah buang dia punya macam jus-jus dia. Seterusnya, kari daging. Ini pula adalah tauge untuk bahan hiasan. Telur yang akan direbus kejap lagi. Seterusnya adalah daging. Dekat sini saya ada pilih 2 jenis daging. Satunya bahagian tulang dan satu lagi adalah bahagian isinya.
yang telah direbus dan saya dah keluarkan stok dia. Ini stok daging ni yang paling terbaik ni. Nampak dia punya pati-pati semua kat bawah. Ini kita akan gunakan 2 kali. Satu untuk kita kisarkan bahan kita. Satu lagi untuk kita masukkan ke dalam kuah mi rebus kita. Ini adalah bahan-bahan kisar. Ada bawang merah besar. Ada juga bawang putih. Cili kering. Ada juga ini halia. Lengkuas. Ini semua kita akan kisarkan nantilah. Kita ada tahu. Tahu kering yang ni. Ini adalah mi kuning. Dan seterusnya ada serai. Saya menggunakan lebih kurang 3 tangkai ataupun 3 batang. Ini adalah daun sup untuk hiasan juga. Dan satu lagi bahan yang sangat-sangat penting. Kita memerlukan ubi keledek. Baiklah, langkah yang pertama untuk kita buat mi rebus ni. Kita akan sediakan bahan-bahan tumis dulu. Jadi saya ambil lebih kurang 2 biji bawang besar merah ni. Bila bawang ni tak kisahlah anda nak potong macam mana. Sebab kejap lagi memang kita akan orang kata kisarkan dia kan. Jadi tak ada masalah. Jadi ini bahan yang kita akan kisarkan kejap lagi. Seterusnya saya juga memerlukan cili kering. Cili kering ni ikut pada anda jugalah. Ada setengah orang dia akan buangkan dia punya biji dia dulu. Dia akan apa orang kata? Dia akan rebus dulu. Tak ada masalah. Cuma kalau kita macam kita sekarang ni kita tak rebuskan dia. Caranya adalah waktu kita nak menumiskan nanti tu kita kena tumis agak lama sikitlah supaya kita nak cili ni betul-betul masak. Okey, ini dia bahan-bahannya. Baiklah, bahan pertama telah kita kisarkan tadi. Jadi kita biarkan dia berehat di tepi kejap. Seterusnya kita nak pergi ke bahan kisar yang kedua. Ini dia ubi keledek. Ini memang manis, kalau kita makan saja pun dah sedap. Dan saya dah rebuskan dia tadi. Jadi seterusnya kita hanya perlu kopekkan kulit dia. Inilah saya tunjuk ubi kita yang selepas dibuang kulitnya. Kita rasa sikit. Wow, sangat-sangat manis. Jadi masa kita masak nanti gula tu kena kurangkan sikitlah. Jadi seterusnya masa untuk kita mengisarkannya, ubi kita yang telah dipotong, dibuang kulitnya tadi letakkan aja di dalam. Letakkan juga kita punya kacang tauco kita. Jadi seterusnya adalah udang kering. Lagi banyak lagi sedap. Letakkan aja. Ini adalah macam saya katakan tadi stok daging yang lepas kita rebuskan daging kita tadi dan ini adalah air dia. Kita letakkan aja di dalam. Tumiskan dulu. Kita nak bagi aroma dia keluar tu. Kemudian letak bahan-bahan yang kita dah kisarkan. Bahan yang pertama tadi. Tuangkan. Diingatkan lagi sekali, bahan-bahan ni kita kena tumis agak lama sikit sebabkan kita gunakan cili kering yang kita tak, apa orang kata tadi? Yang kita tak rebuskan dia. Jadi takut dia punya cili tu agak pedas sikit. Jadi kita kena masak betul-betul lah. Jadi lepas kita letak bahan-bahan kita ni, dia punya kuah pun agak pekat sikit kita terus masukkan kita punya bahan kisaran yang kedua. Kita kacaukan dia. Bagi sebati dan juga rata. Letak kita punya serbuk ataupun paste kari daging kita tadi. Dan kalau kita perasan, ni dia agak pekat sikit kan. Jadi itulah kita memerlukan air tadi, stok daging tadi. Sentiasa kacau dia macam ni. Agak pekat ni. Jadi kita tambah lagi stok kita tadi. Jadi inilah dia resepi mi rebus ala Fizi Ali, ala Kari, ala Johor yang saya akan bawa kejap lagi pergi ke Don's Diner. Nak tengok sama ada mi ni menang ataupun mi diorang menang. Mestilah mi ni menang. Saya Chef Hakimi daripada Don's Diner PJ. Okey, hari ni kita nak rasa mi rebus daripada tukang masak misteri kita nama dia Hafizi. Berlainan daripada saya punya guna udang dan dia punya guna daging. Mula-mula kita akan rasa dia punya gravy dia.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Jujur, sedap. And then ada rasa pedas-pedas. Dan kita kena rasa dengan tahu dia. Sebab tahu saya telah digoreng dan taklah secantik tahu ni. Tahu ni amat cantik. Okey, kali ini dia hanya menggunakan pasta. Sebab saya menggunakan yellow mee. Kita tengok keberkesanannya. Reflect of pasta in mie rebus. Menarik, sedap dan amat sedap lagi jika Cik Hafizi tambah lagi sedikit perasa. Kena dengan lawan dia dengan fresh bean sprout dia, toge dia yang crispy. Menyelera kan? Saya nak rasa dia punya daging ni. Alangkah indahnya kalau ada daging yang lagi tebal pada saya. Saya bagi 4 star. 4 star untuk Chef Hafizi. Alhamdulillah, perut dah kenyang, hati pun lega sekarang ni. Sebab apa? Chef akhirnya memuji masakan saya 4.5 bintang. Dan satu lagi, saya berjaya tipu dia. Itu mi kuning, bukan spaghetti. Cara rebusan tu dia nampak macam spaghetti, babe. Okey. Apa pun terima kasih kepada anda terus menonton rancangan Mana Lagi Sedap bersama dengan saya, Fizi Ali. Kita jumpa lagi minggu depan. Chef mentipu.